Rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Faman yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad An-Nabiyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Sidang pendengar muslimin muslimat, tuan-tuan puan-puan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah bertemu lagi kita pada petang yang diberkati ini untuk kita meneruskan daurah kita daripada kitab Arba'un Nawawiyah ya, yang disusun oleh Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi Asy-Syafi'i, yang mana kita telah masuk kepada hadis yang ketiga insya-Allah. Dan mungkin kena laju sikit kot ya untuk kita dapat habiskan pada masa yang telah kita rancanglah, kita jadualkan. Takut kalau ikutkan satu sesi itu 8 hadis, tapi minggu lepas baru 2 hadis. Maknanya kalau hutang 8 campur 6, ada lagi 14 hadis ya, yang perlu kita habiskan pada sesi kali ini. Tapi terpulang kita bergantunglah pada keadaan masa bagaimana ya. Kalau 14 tu agak banyak juga ya. Dan sebab dia dibawa daripada minggu lepas 6 tu campur hari ini 8, 14 kita cubalah, tapi kita bergantung pada masa yang mana sampai mana kita berhenti nanti, situlah kita akan sambung pada sesi yang satu lagi insya-Allah taala. Jadi tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, dengan sanad yang bersambung dengan guru-guru kami sehingga Al-Imam An-Nawawi rahmatullah alaih, beliau menyebutkan hadis yang ketiga, an Abi Abdurrahman Abdullah ibni Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma. Ya, hadis ini riwayat Abdullah bin Umar, anak kepada Umar bin Al-Khattab. Jadi di permulaan itu ada kunyah kepada Abdullah bin Umar, iaitu Abi Abdurrahman ya, ataupun kita baca marfu' lah, Abu Abdurrahman ya. Ini adalah kunyah atau nama panggilan bagi Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul bunyal Islamu ala khams, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjil bait wa shaumi Ramadan. Rawahul Bukhari wa Muslim. Ya, daripada Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma. Ya, beliau berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam itu terbina di atas 5 perkara. Ini ataupun kita kata rukun lah ya, 5 rukun. Ya, bersaksi mengaku bahawa sesungguhnya tiada Tuhan melainkan Allah dan bahawa sesungguhnya Muhammad itu adalah hamba dan utusan Allah. Ini yang pertama, rukun pertama. Yang kedua, mendirikan sembahyang. Yang ketiga, mengeluarkan zakat. Yang keempat, mengerjakan haji ke Baitullah dan menunaikan puasa pada bulan Ramadan. Yang akhir, menunaikan puasa pada bulan Ramadan. Okay. Jadi kalau apa ni ikutkan, biasa kita sebut haji itu akhirlah ya, tapi ini kerana riwayatnya begitu, maka kita baca begitu. Ya, walaupun susunan dalam apa ni kita belajar rukun Islam yang 5 itu, haji itu akhir. Sebab haji ini tak semua orang mampu untuk laksanakan.
Ya, kalau puasa Ramadan, semua orang mesti mampu. Ya. Datang saja bulan Ramadan, semua orang wajib berpuasa, ya, kecuali orang-orang yang tertentulah. Ya. Manakala haji ini seumur hidup sekali dan tidak semua orang mampu laksanakan. Ya. Walaupun zaman ini mungkin ramai yang mampu, tapi dari segi giliran itu sudah jadi sangat panjang. Ya. Menyebabkan kadang-kadang tak tahu sampai masa tu hidup lagi ataupun tidak, nak tunggu giliran tu. Ya. Jadi masih lagi dalam kategori tidak mampulah. Baik. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Jadi hadis ini merupakan hadis yang sangat-sangat penting, yang merupakan binaan bagi agama Islam itu, yang kita kata rukun Islam itu ada 5 perkara yang mesti dilaksanakan oleh setiap orang Muslim. Walaupun haji tadi mungkin dia tak dapat laksanakan, mesti ada niat. Mesti ditanamkan niat dalam hati itu untuk dia menunaikan haji. Maknanya kalau kalau dia meninggal sekalipun, nanti ada orang yang insya-Allah Allah Taala akan ganti dengan orang yang mungkin anak ataupun orang lain ataupun cucu, yang mana dia akan menunaikan haji untuk itu. Jadi ini semua adalah rezeki Allah, rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang keempat. An Abi Abdurrahman Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq. Daripada Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud. Walaupun tadi kunyah Abdullah bin Umar Abu Abdurrahman, kunyah Abdullah bin Mas'ud pun sama, Abu Abdurrahman radhiyallahu anhu. Qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ibnu Mas'ud ini, dia di kalangan sahabat Nabi ni ramai yang bernama Abdullah. Sangat ramai yang bernama Abdullah. Sehingga mereka ini disebut sebagai Abadilah. Mereka ini sebab ramai Abdullah, jadi bila dah ramai itu Abadilah. Orang-orang yang bernama Abdullah. Dia punya jamak, dia plural. Abadilah. Cuma dari segi fiqh, ada 3 Abadilah yang terkenal, iaitu Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, dan Abdullah bin Az-Zubair. Manakala Abdullah bin Mas'ud ini tak masuk kecuali di sisi mazhab Hanafi, dia masuk dalam istilah Abadilah di sisi mazhab Hanafi. Di sisi mazhab Hanafi, Abadilah itu termasuk Abdullah bin Mas'ud. Tapi selain daripada mazhab Hanafi, tidak termasuk. Abdullah bin Mas'ud tidak termasuk dalam istilah Abadilah dalam fiqh, dalam bidang fiqh. Sebab apa? Sebab beliau ini lebih tua, dari segi usia itu beliau lebih tua lagi, dan wafat, meninggal dunia lebih awal. Jadi beliau telah menceritakan suatu hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa huwa as-sadiqul masduq. Inna ahadakum yujma' khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah, thumma yakuna 'alaqah mithla dhalik, ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات بكسب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها رواه البخاري ومسلم. Jadi Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia memberitakan satu hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa huwa as-sadiq al-masduq, dan dia adalah
orang yang benar lagi dibenarkan, yaitu dipercayai, sesungguhnya setiap orang di kalangan kamu dihimpunkan kejadiannya dalam perut ibunya selama 40 hari. Ya, maknanya daripada awal, daripada awal air mani itu selama 40 hari berupa air mani, kemudian menjadi segumpal darah seperti tempoh tersebut. Ya. Dalam tempoh 40 hari itu dia menjadi segumpal darah. Kemudian menjadi seketul daging seperti tempoh tersebut. Dia mengembang, dia punya kejadian dia itu dia mengembang, kemudian dikirimkan kepadanya seorang malaikat. Kemudian dikirimkan kepadanya seorang malaikat. Kemudian menjadi segumpal darah seperti tempoh tersebut, kemudian menjadi seketul daging seperti tempoh tersebut. Jadi 40 campur 40 campur 40 jumlahnya 120 hari. Kemudian dikirimkan kepadanya seorang malaikat, lalu dia menghembuskan padanya roh. Selepas 120 hari itu barulah ada roh. Bila ada roh ni dia bergeraklah. Dan dia diperintahkan dengan 4 kalimat, iaitu supaya menulis rezekinya. Jadi yang diperintahkan ini ialah malaikat tadi itu. Disuruh supaya menulis rezekinya, ajalnya. Ajalnya pun dituliskan. Rezeki dengan ajal ini dia dekat-dekat. Maknanya kalau ajalnya itu sampai masa, maknanya rezekinya habis. Rezeki dengan ajal ini dia selari. Jadi kalau satu orang itu dia hidup 60 tahun, maknanya rezeki yang ditulis itu sampai 60 tahun. Amalannya, jadi amalannya pun dituliskan. Dan adakah dia celaka atau bahagia. Jadi amal di sini luas lah. Dia umum, sama ada apalah maknanya segala perkara yang kita lakukan, yang kita buat ini, semuanya itu telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan adakah dia celaka atau bahagia? Ini juga takdir Allah Subhanahu wa taala dah tetapkan dah, sama ada dia termasuk orang yang syaqi, yang celaka, atau sa'id, orang yang bahagia. Kita tak tahu. Apa yang telah dituliskan ini kita tidak tahu. Cuma kita diperintahkan untuk terus berusaha, beramal terus, tanpa kita nak menduga-duga, mengandai, menyangka-nyangka bahawa ini takdir aku, ini takdir aku. Jadi tak boleh. Kita berusaha, terus dan beramal terus. Sebab itulah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah, yang tiada Tuhan melainkannya, sesungguhnya salah seorang dari kalian kamu akan beramal dengan amalan ahli syurga, sehingga jarak antaranya dan syurga tidak lebih dari sehasta. Ini hebat. Luar biasa, orang yang dia punya amalan dia ini sikit lagi nak masuk syurga, sehasta tu jaraknya terlalu dekat. Lalu dia didahului oleh ketentuan tulisan kitab, maknanya takdir tadi yang telah dituliskan tadi itu. Lantas dia mengerjakan amalan ahli neraka, lalu dia memasuki neraka. Wal'iyazubillah. Sikit lagi nak masuk ke syurga, rupanya dia akhirnya dia bukan husnul khatimah tapi su'ul khatimah. Akhirnya su'ul khatimah. Wal'iyazubillah. Kesudahan yang buruk. Maknanya dia melakukan amalan ahli neraka. Mungkin boleh juga dalam syarah lain kita sebutkan bahawa yang dikatakan dia beramal dengan amalan ahli syurga ini ialah pada pandangan orang lain. Pada pandangan orang lain. Jadi orang lain tengok dia tu, oh hebat, dia beramal dengan amalan ahli syurga. Fima yabdu linnas. Dalam riwayat lain disebut fima yabdu linnas. Maknanya apa yang dilihat oleh orang lain itu seolah-olah dia beramal dengan amalan ahli syurga. Tapi dari segi
dalamannya kita tak tahu. Mungkin tidak ada ikhlas, mungkin kerana riak dan seumpama. Dan sesungguhnya salah seorang dari kalian, kalangan kamu akan beramal dengan amalan ahli neraka, sehingga jarak antaranya dengan neraka tidak lebih dari sehasta. Lalu dia didahului oleh ketentuan tulisan kitab. Lantas dia mengerjakan amalan ahli syurga, lalu dia memasuki syurga. Okey. Jadi yang ini pun dia punya jaraknya tu pun hampir. Yang tadi hampir dengan syurga, yang ini hampir dengan neraka. Oh, jahat sungguh ni. Seolah-olah orang tengok ini, ini ahli neraka. Ya. Jadi kita tak tahu, dalaman seseorang itu kita tak tahu. Kemungkinan dia dalam keadaan jahil, tidak tahu, dan mungkin dia tak tahulah, maknanya dalaman dia tu dia tidak rela, tidak suka apa yang dia buat. Akhirnya dia taubat, gelisah. Sebab orang yang melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah SWT ni, hatinya gelisah. Dia tak tenteram, hatinya tidak tenang. Dia ada something dalam jiwa dia tu, ada something. Jadi akhirnya dia bertaubat. Jadi orang-orang tengok seperti seolah-olah ni ahli neraka lah ni. Rupanya bukan begitu. Rupanya di akhirnya dia diakhiri dengan husnul khatimah. Lalu dia mengerjakan amalan ahli syurga, lalu memasuki syurga. Ini semua adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala, yang mana itulah supaya kita dengan orang lain, dengan membaca hadis ini, maknanya sikap kita dengan orang lain itu kita kena hati-hati. Di samping dengan diri kita sendiri, kita lihat diri kita sendiri, juga kita kena tahu sikap kita dengan orang lain. Jangan kita mudah buruk sangka, mudah untuk mengata dan sebagainya. Dan kita kena ingat kadang-kadang kita lupa. Jadi kita kena ingat kadang-kadang orang tu dia lebih baik daripada aku. Kita kena kadang-kadang kena ingatkan diri kita begitu. Ataupun kadang-kadang orang ini nanti dia akan bertaubat dan akan masuk syurga. Kita sangka baik begitu. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, seterusnya hadis yang kelima. Hadis yang kelima, an Ummil Mukminin Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Wa fi riwayatin li Muslim, man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun. Daripada Ummul Mukminin, bila sebut gelaran Ummul Mukminin ini, maknanya dia adalah salah seorang isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Ummu Abdillah ini adalah kunyahnya. Kalau lelaki Abu, kalau perempuan Jadi Ummi Abdillah, walaupun Aisyah ini tidak mempunyai anak, Aisyah tidak mempunyai anak bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi beliau telah diberikan kunyah Ummi Abdillah. Ummi Abdillah. Jadi seolah-olah dia jadi adat budaya, nama panggilan ini sebagai adat budaya orang Arab lah. Tapi bila Nabi SAW memperakuinya, maka dia juga menjadi satu sunnah. Kunyah, nama panggilan ini juga merupakan satu sunnah. Jadi Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengada-ngadakan sesuatu perkara dalam urusan kita ini. Yang mengada-ngadakan suatu perkara yang baru dalam urusan kita ini, maknanya dalam agama Islam. Dia mengadakan dalam agama Islam yang bukan daripadanya. Laisa minhu, ini satu kalimah yang penting, laisa minhu ini, yang bukan daripadanya. Artinya apa perkara baru itu bukan daripada agama Islam, bukan daripada syarak, tidak termasuk dalam syariat Islam. Ini maknanya dia terkeluar daripada syariat. Perkara baru yang terkeluar daripada syariat. Fi amrina itu kalau disebut oleh Syekh Al-Allamah Muhammad Awamah, dia kata maksud amrina itu ialah hadiyina, petunjuk kami.
maknanya petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang merupakan perkara yang kita sebut sebagai syariat. Ya. Jadi perkara yang tidak mengikut syariat, maka ia tertolak. Ya, maka ia tertolak. Jadi kalau ini hadis yang sangat penting, ya, hadis yang perlu kita jadikan sebagai garis panduan dalam melihat dan menilai perkara-perkara yang baru ini. Ya, tetapi dia tidak mencakupi semua aspek yang melibatkan perkara-perkara furu', perkara furu' yang ada asalnya dalam agama. Walaupun zahirnya macam tak ada asal, tapi sebenarnya ada asalnya dalam agama. Macam kita menyambut Maulidur Rasul, kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan mengingati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini memang satu anjuran di dalam syarak, satu anjuran dalam syarak. Yang jelas sekali ialah kita disuruh berselawatlah. Disuruh berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kan kalau nama Nabi ini disebut dan kita tidak berselawat ke atas baginda, maka kita ini dicop sebagai orang yang bakhil. Al-bakhil man zukirtu indahu falam yusalli alayya, kata Nabi. Orang bakhil ni ialah orang yang namaku disebut di sisinya dan dia tidak berselawat ke atasku sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu sebagai kiasanlah, maknanya kita mengingati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun memang kena setiap hari, dalam solat pun kita disuruh berselawat, tetapi yang tahunan ini maknanya kita dari segi dakwah, strategi dakwah sahaja, dari segi strategi dakwah ini mungkin dengan menunjukkan syiar, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam ini ialah seorang Nabi yang perlu dimuliakan, yang perlu dihormati, jangan dicaci maki, jangan diabaikan suruhannya, perintahnya. Jadi orang-orang yang masyarakat yang mungkin dia lupa, lalai ini, maka akan kembali ingat dia untuk mengikut petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ingat untuk memuliakan Nabi, untuk berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini semua adalah berkaitan dengan dakwah. Wa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin, dan berilah peringatan, sesungguhnya peringatan itu akan memberi manfaat kepada orang mukmin. Jadi perkara-perkara seperti itu yang kita lihat seperti benda baru yang tidak ada asal dalam syarak, padahal ada, ataupun tidak terkeluar daripada syarak. Ada pun perkara-perkara yang mungkin melibatkan aspek bercampur lagi perempuan, itu perkara yang mendatang, itu hukum dia kena dilihat kepada situasi itu saja. Yang tak boleh itu memang kita kata tak boleh. Baik, hadis ini riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Muslim disebut lafaz yang lain, barang siapa yang mengerjakan suatu amalan yang tidak ada asal usul dengan agama kita, maka ia tertolak. Sama juga, maka amalan yang tidak mengikut petunjuk syariat ini adalah tertolak. Jadi senang untuk kita mengikut para alim ulama yang telah menyusun hukum hakam ini. Semua hukum hakam itu telah dibahaskan oleh ulama lama, ratusan tahun, lebih 1000 tahun. Semua perkara telah dibahaskan. Jadi semua itu ada dalam kitab-kitab fiqh. Jadi semua yang ada dalam kitab-kitab fiqh hukum hakamnya itu sama ada wajib, haram, sunat, makruh, harus. Itu semua kita ikut, sebab telah dipastikan oleh ulama bahawa setiap perkara yang dikatakan wajib, sunat, harus itu tidak terkeluar daripada syarak, manakala yang haram, makruh itu yang kita kena waspada, perkara-perkara yang akan menyebabkan kita terkeluar
daripada syarak dan melakukan bid'ah. Ini tidak disebut istilah bid'ah di sini. Nanti akan ada hadis yang lain yang jelas menyebut setiap yang baru itu bid'ah. Hadis yang keenam, an Abi Abdullah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innal halal bayyin wa innal haram bayyin wa bainahuma mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqa syubhat istabra'a li dinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Ar-ra'i yar'a hawla al-hima yushiku an yarta'a fihi ala wa inna likulli malikin hima ala wa inna himallahi ta'ala maharimuh ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalb. Rawahul Bukhari wa Muslim. Ya, daripada Abu Abdullah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, beliau berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya perkara yang halal itu terang jelas, dan sesungguhnya perkara yang haram itu terang jelas. Yang di antara kedua perkara tersebut ada perkara-perkara syubhah yang mengelirukan. Syubhah ni yang ada kesamaran, yang kebanyakan orang tidak mengetahuinya, ya, tetapi diketahui oleh alim ulama lah, ya, sebab telah dibincangkan, dibahaskan oleh mereka, walaupun ada mungkin perselisihan pendapat di kalangan mereka, ya. Ada yang kata haram, ada yang kata makruh, ada yang kata sunat, ada yang kata makruh, ataupun tak boleh, la yajuz, ya, tak boleh dan sebagainya. Tapi ala kulli hal kita yakin, ya, kalau ulama yang muktamad, yang telah diiktiraf, maka ilmu yang mereka disampaikan itu insya-Allah, ya, di atas ijtihad. Kalau salah, ya, mereka mendapat 1 pahala, kalau betul mendapat 2 pahala. Baik, barang siapa yang menjaga perkara syubhat, maka sungguhnya dia telah membersihkan agamanya dan marwah dirinya. Perkara syubhat ni, itulah yang kadang orang suka, ya. Perkara syubhat ni, perkara yang yang tak pasti halal haramnya ini yang kadang orang suka. Tapi kalau orang yang menjaga perkara ini, ya, insya-Allah, ya, agamanya pun terpelihara, marwah dirinya pun terpelihara, ya. Dan orang pun tahu dah, dia ni dia tak buat ni benda-benda ni, dia tahu. Walaupun mungkin orang lain buat, ya, sebab mungkin hukum dia macam tak jelas halal haramnya, ya, orang lain buat, tapi orang tahu, oh, dia ni tak buat, jadi terpelihara marwah diri. Dan barang siapa yang terjatuh dalam perkara syubhah, maka dia telah terjatuh dalam perkara haram. Jadi khawatiri dia terjatuh dalam perkara haram, ataupun mudah untuk jatuh dalam perkara haram. Umpama seorang pengembala yang mengembala di sekeliling kawasan larangan, Nabi berikan contoh macam mana, ya, mudah nak jatuh daripada syubhat itu, mudah jatuh kepada yang haram. Ya, umpama seorang pengembala yang mengembala di sekeliling kawasan larangan, ya, kalau istana tu, istana ada kawasan larangan dia, ya, tapi mungkin tak ada pagar, dibimbangi dia akan menceroboh masuk ke dalamnya, ya, tanpa dia sedar tu dia bawa dia punya kambing ataupun haiwan, ya, yang digembala itu termasuk dalam kawasan larangan, ya. Ketahuilah bahawa setiap raja ada sempadan larangan, dan sesungguhnya sempadan larangan Allah itu ialah perkara-perkara yang diharamkan. Dan Allah Ta'ala itu perkara yang diharamkan. Itulah kalau raja, kita tahulah, ya, ada dia punya kawasan larangan dia. Tapi kalau Allah Ta'ala, kawasan larangan dia ialah perkara yang diharamkan. Ketahuilah bahawa dalam setiap jasad itu ada seketul daging, ya, dalam jasad manusia itu ada seketul daging yang apabila ia baik, maka baiklah seluruh jasad. Dan apabila ia rosak, maka rosaklah seluruh jasad. Ketahuilah ia adalah hati, iaitu jantunglah, ya, kalau kedudukan hati yang kita kata hati ini lain, ya. Tapi al-qalb ini, qalbu ini ialah jantung, ya, kedudukannya itu di sebelah kiri atas, ya. Walaupun mungkin ada kejadian-kejadian yang rare, yang jarang jantung di sebelah kanan, tapi semua orang biasanya jantung sebelah
kiri. Yang mana yang itu ialah yang berbentuk zahir, yang boleh kalau di X-ray itu dibelah tu nampak. Tapi yang dimaksudkan di sini ialah dalaman lagi, yang berbentuk dalaman lagi. Dia punya source, sumber kepada jiwa manusia itu, jantung. Yang mana itulah sebelum ni mungkin anda sebut, itulah tempatnya niat, tempat niat dan tempat segala azam, keazaman, keinginan, niat, apa semua itu di situ. Jadi kalau di situ baik, maka semua jasad ini tingkah lakunya juga turut baik. Tapi kalau di situ hatinya itu berhasad dengki, mudah nak bermusuh dengan orang, mencari pasal dan sebagainya, merosakkan harta benda orang lain. Jadi hatinya itu bermasalah. Jadi kalau hatinya bermasalah, satu jasad itu, punya tingkah lakunya pun bermasalah. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan juga Muslim. Hadis yang ketujuh, an Abi Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari. Tamim Dari. Radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinu an-nasihah. Qulna liman? Qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa ammatihim. Rawahu Muslim. Daripada Abu Ruqayyah. Kalau biasanya sahabat-sahabat Nabi ini kita tengok nama nisbah, nama panggilan kunyah itu kepada anak lelaki. Tapi ini mungkin Tamim Ad-Dari ini nisbah kepada anak perempuan. Mungkin biasanya anak sulung lah. Biasanya anak sulung. Kalau anak sulungnya lelaki, dia punya kunyah dia begitu, Abu Abdurrahman. Tapi kalau Tamim Ad-Dari ini mungkin anak sulung dia perempuan, jadi dia Abu Ruqayyah. Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu, dia meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, agama itu adalah nasihat. Agama itu adalah nasihat. Nasihat itu adalah agama. Jadi agama tidak sempurna tanpa nasihat. Nasihat tak sempurna tanpa agama lah. Kami berkata, untuk siapa? Untuk siapa ya Rasulullah? Baginda bersabda, baginda menjawab, untuk Allah. Memberi nasihat untuk Allah, untuk kitabnya, untuk rasulnya, untuk para imam kaum muslimin. Imam kaum muslimin atau pemimpin kaum muslimin. Sebab pemimpin ini ada dua maksud nanti. Sama ada pemimpin dari segi siasah politik ataupun pemimpin dari segi agama, iaitu para alim, ulama. Dan juga untuk umat Islam seluruhnya. Hadis riwayat Muslim. Jadi huraian ni mungkin saya tak baca semua, seperti mana tadi itu. Kalau baca semua nanti panjang, tak dapat kita nak sampai kepada hadis yang ke berapa, 16. Tapi yang ini saya baca sikit untuk nasihat untuk Allah. Nasihat untuk Allah maksudnya beriman dengannya. Nasihat untuk Allah SWT bermaksud beriman dengannya, tidak mensyirikkannya. Ini hak Allah lah. Maknanya nasihat untuk Allah itu maksudnya kita memperingatkan orang lain. Kita ingat orang lain supaya memperteguhkan keimanan kepada Allah, mentauhidkan Allah dengan sungguh-sungguh, tidak mensyirikkannya dengan sesuatu yang lain, meyakini sifat-sifat kesempurnaan Allah, yang menafikan Allah itu daripada sifat-sifat kekurangan. Segala sifat kekurangan itu kita nafikan daripada Allah, kerana Allah Ta'ala itu bersifat dengan sifat-sifat kesempurnaan. Ikhlas dalam beribadah kepada Allah, melaksanakan segala perintahnya, menjauhi segala larangannya, serta mengasihi sesiapa yang mentaatinya dan membenci sesiapa yang menderhakainya. Ini juga termasuk dalam nasihat untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian nasihat untuk kitabnya Al-Quran. Bermaksud beriman bahawa Al-Quran itu merupakan kalam Allah
yang menjadi mukjizat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, sentiasa membacanya. Maknanya kita juga menasihat, selain menasihat mengingatkan diri sendiri, juga menasihati ya, orang sekeliling kita, anak, isteri, ya, rakan, jiran, ya, saudara mara, jiran tetangga, ya, kita nasihatkan ya, untuk sentiasa membaca Al-Quran ya, atau mendampingi Al-Quran, memahami maknanya, ya, mentadabbur isi kandungan Al-Quran itu, ya, menghafalnya, memperelokkan tajwid dan suara bacaannya, memperelok dan mempelajari dan mengamalkan segala tuntutan Al-Quran serta mengajarkan Al-Quran itu kepada generasi yang lain. Yang maknanya pastikan bahawa yang orang lain itu pun dapat mempelajari, menghayati Al-Quran itu dengan sebaiknya. Dan disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Ya, sebaik kamu ialah orang yang mempelajari Al-Quran wa 'allamahu dan mengajarkannya. Jadi disebut oleh Nabi bahawa mereka ini khairu annas, khairukum, sebaik orang, sebaik manusia. Nasihat untuk Rasul ialah bermaksud membenarkan kerasulannya sallallahu alaihi wasallam, beriman dengan segala wahyu yang dibawa olehnya, mencintainya, mengasihi ahli keluarga dan para sahabatnya, yang macam saya sebut ya. Maknanya kita tadi menyambut Maulidur Rasul itu, mungkin kita memperingatkan, mungkin ada yang lupa ya, kita peringatkan ya, supaya kembali mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, sebab ianya tak sempurna kalau kita tidak cintai Nabi itu lebih daripada segala-galanya. Ya. Jadi cinta kepada Nabi itu mesti lebih daripada segala-galanya, hatta kepada diri sendiri, hatta kepada anak, isteri, kaum keluarga, sahabat handai, itu semua kena bawah. La yu'min ahadukum hatta akun ahabba ilahi min walidihi wa waladihi wa nasi ajma'in. Ya, tidak sempurna iman seseorang kamu sehingga aku ini lebih dicintai olehnya, ya, lebih dicintai olehnya berbanding ibu bapanya, anak-anaknya dan juga seluruh manusia yang lain. Ya. Jadi kadang-kadang apa ni, orang dari segi apa tu tindak tanduk dia punya cara hidup, kita tak nampak seolah-olah dia itu mencintai Nabi lebih daripada segala-galanya. Kita tak nampak. Jadi perlukan kepada tazkirah, itu perlukan kepada peringatan, nasihat. Ya, dan juga mengasihi ahli keluarganya, ya, ahlul bait, yang kita kata ahlul bait, dan para sahabatnya, ya, sahabat baginda, supaya apa ni tidak mencaci mereka, ya, tidak apa ni mengatakan sesuatu seperti mana dalam fahaman Syiah contohnya, mereka itu tidak mengakui bahawa semua sahabat ini apa ni adil dan bersifat jujur, amanah ya. Tetapi sebahagian sahaja ini mengikut fahaman mereka, bahawa sebahagian saja yang boleh dikatakan sebagai adil, jujur dan amanah, yang mereka itulah yang apa ni membawa amanah yang sebenar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini mengikut fahaman mereka. Tapi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak begitu. Ya, kita tidak boleh ya mencaci maki mana-mana sahabat Nabi ya radhiyallahu taala anhum ajma'in, ya. Bahkan kita diperintahkan untuk mengasihi mereka. Kemudian mengikuti ajarannya, mengikuti ajaran Nabi, berakhlak dengan akhlak Nabi, menyebarkan sunnah Nabi serta mempertahankan sunnah Nabi daripada sebarang kecaman dan tuduhan musuh-musuh Islam. Nasihat untuk para imam kaum muslimin, ya, pemimpin, yang diterjemahkan tadi imam ataupun pemimpin ini ada sama ada mereka itu para pemimpin atau para alim ulama. Maksudnya pemimpin dari segi pentadbiran atau pemimpin dalam bidang agama, iaitulah alim ulama. Ya. Kena taat dengan mereka kecuali pada perkara-perkara yang bercanggah dengan syarak. Ya. La ma'siyata, ya, lil apa ni? La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Ini tidak ada ketaatan bagi makhluk dalam menderhakai, melakukan maksiat kepada Maha Pencipta Allah Subhanahu wa taala.
Nasihat untuk seluruh umat Islam ini jelaslah, maknanya kita sentiasa memberi nasihat, ya, membimbing dan memberi tunjuk ajar kepada mereka demi kemaslahatan diri mereka sendiri, ya, sama ada ia berkait dengan urusan akhirat maupun urusan dunia. Dia maknanya dia mencakupi banyak aspek lah. Bila akhirat dan dunia sekali mencakupi banyak aspek, ya. Kena menutup keaiban mereka, menghindarkan mereka dari perkara yang memudaratkan, menyuruh berbuat baik, mencegah dari perbuatan mungkar, menghormati orang yang lebih tua, mengasihi orang yang lebih muda, ya, serta tidak menyusahkan mereka. Jadi banyak perkara-perkara yang berkait dengan hak-hak orang Islam yang lain ini. Untuk kita saling ingat mengingati, ya, nasihat menasihati. Hadis yang ke-8 an Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah fa idza fa'alu dzalik asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah taala rawahul Bukhari wa Muslim. Daripada Ibnu Umar, ya, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku telah diperintahkan supaya memerangi manusia. Ya, uqatilun nas, bukannya aqtulun nas. Kalau aqtulun nas, aku membunuh manusia. Tapi uqatilun nas, memerangi manusia, ya, ujahid dan juga berusaha, ya, berjihad sehingga mereka naik saksi bahawa sesungguhnya tiada Tuhan melainkan Allah dan bahawa sesungguhnya Muhammad utusan Allah. Sehingga mereka mendirikan solat dan membayar zakat. Apabila mereka telah berbuat demikian, maka mereka telah memelihara darah mereka dan harta mereka daripada aku. Maknanya daripada harta mereka bila masuk Islam mengucapkan syahadah, yang menunaikan solat, membayar zakat, maka terpeliharalah, ya, darah mereka daripada untuk disakiti, dibunuh sesuka hati. Harta mereka tak boleh yang dirampas, diambil, ya, dengan sesuka hati. Melainkan dengan hak Islam. Melainkan dengan hak Islam. Hak Islam ini sekiranya mereka melanggar perkara-perkara yang menyalahi syarak tadi, maknanya mereka akan boleh menyebabkan darah mereka itu sudah lagi tidak dipelihara dan harta mereka sudah lagi tidak dipelihara, ya. Sebab itu disebut melainkan dengan hak Islam ini, supaya mereka tahu, ya, had batasannya. Dan hisab perhitungan amal mereka terserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekiranya mereka melanggar, ya, syarak tadi, ya, jadi hukuman dijalankan ke atas mereka. Tapi hitungan amalan mereka itu terserahlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama ada Allah Ta'ala akan ampunkan ataupun akan hisab di hari akhirat kelak. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu Abdurrahman bin Sakhr, ya, Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma nahaitukum anhu fajtanibuh wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Ya. Sepatutnya tak ada titik-titik ni. Fa'tu minhu mastata'tum. Fa inna ma ahlakal ladzina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Rawahul Bukhari wa Muslim. Daripada Abu Hurairah. Ya, Abu Hurairah ini ialah kunyah, gelaran. Cuma gelaran ini bukan nisbah pada anak. Ya, Hurairah ini bukan pada anak. Tadi mungkin saya sebut kunyah itu biasanya pada anak sulung. Tapi Hurairah ini bukan anak sulung. Dia ada kisah tentang Abdurrahman bin Sakhr ini, dia membawa anak kucing Hirrah. Ya, anak kucing ini Hirrah. Ya, kalau ditasghirkan, isim tasghir Hurairah. Hurairah. Ya. Jadi sebab apa? Sebab satu masa itu beliau ini membawa anak kucing di lengan bajunya, ya. Lalu Nabi bertanya, ya, apakah yang ada di lengan baju itu? Jadi beliau jawab, anak kucing, ya, Hirrah. Lalu Nabi gelar dia Abu Hurairah.
ya, Abu Hurairah. Abdurrahman bin Sakhr, yang mana para ulama membincangkan ya, nama sebenar Abu Hurairah ini apa, sebab ada banyak sangat nama ya, sebab ada banyak ya. Cuma yang apa ni dipilih sebagai rajih ialah Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu anhu. Jadi beliau berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa-apa yang aku larang kamu melakukannya, maka hendaklah kamu menjauhinya. Apa sahaja yang baginda larang itu, maka hendaklah kita jauhi. Dan apa-apa yang aku perintahkan kamu melakukannya, maka lakukanlah sekadar kemampuan kamu. Mastata'tum. Lakukanlah sekadar kemampuan kamu. Maknanya kita kena lakukanlah, maknanya bukannya apa ni ikut suka nak buat ke tak buat, apa ni ikut rasa-rasa macam tak mampu tak payah buat, bukan begitu ya. Maksudnya kalaulah ya sakit, jadi sakit itu kalau solat ya asalnya kena berdiri, tapi kalau tak boleh berdiri kena duduk ya. Tak boleh duduk boleh berbaring, ikut kemampuan ya, sekadar kemampuan kamu ya, tapi kena buat. Maksud lakukanlah ya, sekadar kemampuan kamu itu ialah kena buat juga ya. Sesungguhnya umat yang terdahulu daripada kamu telah binasa lantaran banyak bersoal-soal ya. Jadi banyak sangat bersoal jawab ini, mereka itu dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak perselisihan mereka terhadap nabi-nabi mereka ya. Nabi-nabi mereka ini suruh buat ini, mereka apa ni persoalkan, kenapa perlu buat, nak buat macam mana ya. Dia tanya macam mana untuk supaya diperlambat-lambatkan perintah tersebut ya. Asal sebenarnya tak mau buat ya, hati mereka tak mau buat sebenarnya. Jadi mereka persoalkan ya, dan juga berselisih dengan nabi mereka ya, wal iyazubillah ya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hadis yang ke-10. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha thayyibun la yaqbal illa thayyiba. Wa innallaha amara al-mu'minin bima amara bihil mursalin. Faqala ta'ala ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibati wa'malu shalihan. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Thumma dzakara ar-rajula yutilu safara ash'atha aghbara yamuddu yadayhi ila as-sama' ya rabbi wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghuziya bil haram fa anna yustajabu lahu. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala bersifat dengan kebaikan. Allah Ta'ala itu thayyib, maha baik. Ya, maha baik. La yaqbal illa thayyiban, dan dia tidak menerima kecuali yang baik. Dan sesungguhnya Allah telah memerintahkan orang-orang beriman dengan apa yang telah diperintahkan kepada para rasul. Dalam Al-Quran, Allah Ta'ala berfirman, wahai para rasul, makan minumlah kamu makanan yang baik-baik dan hendaklah kamu beramal soleh. Itu untuk rasul-rasul. Dan bandingannya ya, Nabi bacakan satu ayat lagi yang mana tadi perintah untuk rasul-rasul, yang ini perintah untuk orang-orang mukmin sama juga. Wahai orang-orang mukmin, orang-orang beriman, makan minumlah kamu makanan yang baik-baik yang kami rezekikan kepada kamu. Kemudian baginda menyebut perihal seorang lelaki yang bermusafir jauh. Maknanya kalau orang yang tak ikut perintah Allah Ta'ala ini ya, kalaulah ya, digambarkan, Nabi bagi perumpamaan, kalau dia bermusafir jauh yang sampai berambut kusut masai dan berdebu ya, maknanya memang jauh sangat tak jumpa air ni nak bersihkan diri dia ya, kusut masai dan berdebu, yang menadah tangan ke langit dan berdoa ya, maknanya tak ada makan minum ya, sebab dia apa ni mungkin di kawasan yang kering kontang ya. Jadi bekalan makanan habis, air pun tak ada ya.
Jadi rambut dia kusut masai berdebu dalam keadaan sangat susah. Sangat susah. Dan dia berdoa, wahai Tuhanku, ya Rabb, ya Rabb. Dalam keadaan sangat susah itu dia berdoa. Kalau ikutkan Allah Ta'ala akan makbulkan. Tetapi bagaimanakah doanya akan dimakbulkan? Tapi yang dia ini tidak dimakbulkan doanya. Nak kata kalau orang yang tadi semacam itu dalam keadaan sangat susah itu, dia merintih, merayu kepada Allah SWT, Allah Ta'ala akan makbulkan, tapi orang ini tidak dimakbulkan. Kenapa? Sedangkan makanannya haram. Maknanya sebelum daripada itu, dia tak jaga dia punya makan, minumnya makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan dia dikenyangan dengan makanan yang haram. Fa'anna yustajabulah, maka bagaimanakah doanya akan dimakbulkan. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi penting ya untuk kita punya makanan, apa yang kita masukkan dalam mulut itu, dan kita sentiasalah banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini, ya. Berdoa dia, Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwa. Kita baca doa ini supaya mudah-mudahan apa yang kita dapat, yang kita makan, ya, rezeki yang kita peroleh itu adalah yang halal, ya. Kita doa kepada Allah, insya-Allah, ya, dengan berdoa ini Allah Ta'ala akan pelihara. Allah makfini bihalalika an haramika, ya Allah, cukupkanlah aku dengan yang halal daripada perkara yang haram. Wa aghnini bifadlika, dan kayakanlah aku dengan kurniaanmu, amman siwak, daripada yang selainmu. Maknanya hanya kita pada yang lain. Seterusnya hadis yang ke-11. An Abi Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib sibti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa raihanatihi radhiyallahu anhuma. Qala hafiztu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Rawahu Tirmizi wan Nasa'i wa qala Tirmizi hadisun hasanun sahih. Ya, daripada Abu Muhammad, ya, ini adalah kunyah, nama panggilan bagi Al-Hasan bin Ali bin Abu Talib, ya, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang kesayangan baginda, ya. Raihanatihi, raihanah. Bila raihanah ni maknanya orang yang Nabi sayang lah, ya. Jantung hati baginda, seolah begitu. Jadi beliau berkata, ya, satu lagi Husain lah, Al-Hasan dengan Al-Husain, ya, Al-Hasan adik dia Al-Husain, Hasan yang tua, Husain yang adik dia, yang mana kedua-duanya ini adalah cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Nabi sebut Sayyida Syabab Ahlil Jannah. Kedua-duanya ini adalah penghulu pemuda ahli syurga. Ya, Sayyida Syababi Ahlil Jannah. Yang mana ikut sejarah dia, Al-Hasan ini, ya, dia sempat untuk menjadi khalifah selama 6 bulan, ya, sebelum dia menyerahkan jawatan khalifah itu kepada Muawiyah bin Abi Sufyan, ya. Manakala Al-Husain dia nak menuntut jawatan khalifah tersebut, ya. Namun oleh kerana pengaruh Bani Umayyah yang sangat kuat, akhirnya beliau terbunuh di Karbala, ya. Terbunuh di Karbala radhiyallahu anhu. Jadi Al-Hasan ini dia ada satu hadis yang dia dengar, ya. Dia kata, aku telah menghafal satu hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tinggalkanlah apa yang meragukan engkau kepada apa yang tidak meragukan engkau, ya. Satu ayat yang pendek, tapi dia menjadi kaedah yang sangat besar dalam agama, ya. Apabila kita sentiasa ingatkan diri kita ini supaya kita tinggalkan, ya, apa yang ragu tu kita tinggalkan. Rasa ragu-ragu ya,
rasa syak tak pasti, tinggalkan. Ini satu kaedah yang besar yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk keselamatan diri kita, untuk keselamatan keluarga kita, saudara mara kita. Jadi kita tinggalkan perkara yang meragukan kepada perkara yang tidak meragukan. Senang. Jadi perkara-perkara yang syubhat tadi, yang disebut tadi, perkara-perkara syubhat yang mana halal jelas, haram jelas, antara keduanya ada perkara syubhat. Jadi kalau ragu saja tinggal, senang. Kalau ragu, tinggalkan. Semoga Allah pelihara kita. Dan saya nak habiskan satu hadis lagi, hadis yang ke-12. Yang mana hadis ini agak pendek. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husni islamil mar'i tarku ma la ya'ni. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, antara keelokan pegangan Islam seseorang, keelokan Islam, agama yang dipraktiskan oleh seseorang itu, yang terbaik ialah tarku ma la ya'ni. Dia meninggalkan apa yang tidak berfaedah baginya. Jadi kalau benda-benda yang tak ada kaitan dengan diri dia, yang tak ada memberikan manfaat, faedah kepada diri dia, tinggalkan. Kena tinggalkan. Ini barulah yang disebut Nabi tadi, husni Islam al-mar'i, keelokan, kecantikan, keindahan Islam seseorang itu. Dia meninggalkan apa yang tidak memberi manfaat, tidak berfaedah untuk diri dia. Jadi perkara-perkara yang yang tak ada kaitan dengan diri dia, tak payah dia ambil tahu. Tak payah nak gosip-gosip apa. Ini tak ada kaitan dengan diri aku. Tak ada memberi manfaat untuk dunia pun tak bagi manfaat, akhirat pun tak bagi manfaat. Malah dapat dosa lagi. Jadi tak payah gosip-gosip mengumpat dan sebagainya, apatah lagi yang berkaitan dengan fitnah, benda-benda yang tidak benar, wal iyazubillah. Ini hadis hasan, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan juga Ibnu Majah rahmatullah alaihima. Dan insya-Allah taala hadis yang seterusnya nanti kita akan sambung pada hadis yang ke-13, yang mudah-mudahan kita dapat habiskan siri daurah Arba'in Nawawiyah ini dalam yang masa yang telah dijadualkan. Dan kalau ada sebarang persoalan-persoalan, mungkin bolehlah dikongsikan di live chat ataupun kepada admin melalui media sosial ataupun WhatsApp. Mungkin boleh dijawab pada masa akan datang lah. Akan datang. Tapi yang sesi kita ini, dia daurah ni dia biasanya tidak ada soal jawab lah. Tapi kalau mungkin ada pertanyaan-pertanyaan itu boleh dituliskan. InsyaAllah kalau ingat, kalau ada kelapangan, ada ruang, kita akan jawab pada masa akan datang. Wallahu ta'ala a'lam. Dan apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sembarang kelemahan itu daripada diri saya sendiri. Dan aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.